Apa itu inferiority complex? Baik atau tidak inferiority complex itu, punca berlakunya inferiority complex, besarnya dalam kehidupan seseorang yang ada inferiority complex. Inferiority complex atau rasa rendah diri amat baik di sudut agama dan disebut tawaduk. Namun, kita harus berhati-hati. Bukan semua orang akan menghargai sikap itu. Rata-rata manusia akan mengambil kesempatan menggunakan kita untuk kepentingan diri mereka semata-mata. Kadang-kadang, kita akan terus membawa sikap itu dalam kehidupan kita kerana kita bertemu dengan mereka yang baik hati dan menghargai kita. Ketika itu, kita rasa amat bertuah. Namun, ada ketikanya kita akan bertemu dengan orang berlagak baik dengan kita, tapi hakikatnya mereka golongan oportunis, mengambil kesempatan dan mempergunakan kita semata-mata untuk kepentingan mereka. Jaga dan berhati-hatilah dengan nanti kita sudah terhantuk baru tergadah. Ikutilah cerita hidup saya ini di dalam My Inside Story. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah Azza wa Jalla keizinan untuk terus bersama-sama di sini. Pertemuan kita di sini bukan saja-saja, tapi telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah pasti ada hikmahnya untuk kita di masa depan. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana kawan-kawan sudah singgah di sini untuk bersama-sama saya. Saya mohon kerjasama kawan-kawan akan terus bersama-sama saya di sini hingga akhir dan mensubscribe channel ini sebagai tanda sokongan. Untuk subscribe, kawan-kawan hanya perlu klik tombol merah yang bertulis subscribe di bawah video atau di atas video yang terdapat watermark. Sesungguhnya kehadiran kawan-kawan di sini, apalagi dengan mensubscribe channel ini, merupakan satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Saya terhutang budi dengan kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang sudah singgah di sini dan mensubscribe channel ini, saya berdoa agar kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, agar kita dapat terus bersama-sama di sini. Jika kawan-kawan ingin mengikuti video lain dari channel saya ini, kawan-kawan boleh ke wall YouTube, type nama saya Azaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya di beranda YouTube.
Pilihlah yang mana berkenan di hati. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Saya dilahirkan dalam keluarga yang agak susah. Ini kerana ayah saya berkahwin dua suatu waktu. Ayah saya berkahwin dua mungkin setelah ayah mendapat anak kedua dengan emak. Ini kerana anak sulung mak dan ayah seorang perempuan dan jaraknya tidak begitu jauh dengan anak sulung lelaki yang saya panggil Abang Sin. Sementara jarak anak kedua dan ketiga agak jauh. Malah jarak antara anak ketiga dan keempat, iaitu saya, lebih jauh. Anak ketiga itu saya panggil Abang Cik. Apabila saya sedar dan mengenal dunia, kakak saya sudah berkahwin. Anak sulung kakak hampir sebaya dengan saya. Ketika itu, abang sulung saya bekerja sebagai anggota tentera, manakala abang kepada saya masih bersekolah menengah. Abang sulung saya yang saya panggil Abang Cin berkahwin selepas Abang Cik bekerja sebagai anggota polis. Ketika itu mak saya menoreh getah di kebun kepunyaan ayah saya. Abang Cik saya juga memberikan biaya untuk saya dan emak. Di samping menoreh getah, mak juga membuat kerja kampung di sebelah petang seperti menanam dan menuai padi. Mak juga ada buat kuih, letak di kedai dan mengambil upah menjahit kain jiran-jiran. Ketika itu kehidupan saya tidak ada banyak masalah sangat untuk biaya persekolahan. Walaupun tidak senang, tapi taklah susah sangat. Tambang bas untuk ke sekolah, iuran pengajian dan sedikit belanja sekolah, tidak ada banyak masalah. Namun panas tidak sampai ke petang. Hujan di tengah hari. Segala-galanya berubah ketika saya mula memasuki tingkatan 4 yang membuatkan saya dirundung malam. Masalah bermula apabila abang ipar ayah sebelah mak kiri yang saya panggil makcik bertindak menjual kebun getah ayah. Ketika itu, mak saya kehilangan pendapatan utama. Tentu kawan-kawan hairan bagaimana abang ipar ayah boleh menjual tanah milik ayah. Apa yang saya tahu dan ingat, abang ipar ayah telah meminta ayah saya menukar nama tanah itu ke namanya kerana abang ipar ayah kata dia hendak menyandar tanah itu untuk menjamin pinjamannya. Setelah habis pinjamannya, dia akan menukar kembali nama ayah. Ayah saya yang betul-betul tanpa dia bertanya sesiapa, mengikut saja kehendak abang iparnya. Lama selepas itu, abang ipar ayah saya telah menjual tanah itu tanpa meminta kebenaran dan persetujuan ayah. Benar, abang ipar saya ada memberikan sebahagian wang jualan itu kepada ayah. Hakikatnya abang ipar ayah tak boleh menjual tanah itu, malah untuk mengambil sebahagian wang
jualan itu. Memang di sudut undang-undang dunia dia boleh menjualnya kerana tanah itu memang namanya. Wang hasil jualan tanah oleh abang ipar ayah itu menyebabkan ayah saya terpaksa membeli tanah kebun getah lain di Sedim, Kedah. Lalu ayah saya memaksa makcik saya untuk tinggal bersamanya di Sedim. Apabila makcik saya tidak mahu mengikut, lalu ayah menceraikan makcik saya. Akhirnya ayah saya berkahwin lain di Sedim. Sikap ayah tetap seperti sebelumnya, tapi tidak pernah mempedulikan biaya rumah tangga kami. Dulu lain, kerana emak saya menoreh getah tanah milik ayah. Tapi setelah tanah itu dijual, emak telah hilang mata pencarian utama. Ketika inilah biaya persekolahan saya sudah tidak terurus. Yuran persekolahan dan biaya tambang bas untuk ke sekolah, apalagi duit poket, memang menimbulkan banyak masalah. Waktu itulah saya selalu penting sekolah kerana tidak ada tambang bas. Satu lagi, apabila guru kelas meminta yuran persekolahan, maka esoknya 1-2 hari saya tidak akan pergi sekolah. Adat kata sebulan 3-4 hari saya tidak akan pergi sekolah kerana masalah ini. Ketika itulah perasaan inferiority complex menghantui saya. Dulu-dulu, jangan kata kerja sambilan, kerja tetap pun kurang. Namun begitu, saya sesekali dipanggil mereka yang bekerja menangkap ayam, menggantikan orang yang ada kerja lain. Dulu-dulu kami akan tangkap ayam untuk dicucuk ubat dan untuk dijual. Bila musim hujan, kalau tangkap ayam, Allah saja yang tahu. Bergelombang dengan najis ayam. Balik rumah, kalau basuh, nak bagi hilang bau, kena cari daun-daun kayu yang berbau. Kalau sekadar sabun, tak jadi. Ketika itu upahnya tak banyak. Seorang ringgit Malaysia 3 hingga 5 ringgit seorang. Bergantung kepada jumlah ayam dan kandang yang ada. Kalau musim buah, selalu juga saya ikut mereka yang berpangkat abang kutip buah manggis. Mereka naik, saya di bawah mengutip buah. Amat sedih mengenangkan masa lalu. Malah yang paling memberikan tekanan apabila saya dipanggil oleh guru kelas selepas cuti penggal 2 bertanya soal yuran dan memberi amaran jika saya gagal melunaskan yuran yang tertangguh dalam sebulan, dia tidak akan pedulikan saya lagi. Saya sedih sangat-sangat. Tapi apa yang dapat saya buat? Jadi mata pelajaran yang guru kelas mengajar bahasa Malaysia dan geografi, saya buat kerja rumah, tapi saya tak pernah hantar kerana ucapannya yang tidak pedulikan saya. Guru kelas tidak pernah bertanyakan masalah saya. Dia hanya meminta saya menjelaskan yuran. Saya tahu guru kelas itu ingin menjaga reputasinya sebagai guru yang hebat dan tidak punya masalah. Pada setiap awal bulan, apabila guru kelas ingatkan mengenai yuran kepada pelajar-pelajar lain, maka saya akan ponteng sehari 2 kerana malu, dan saya juga takut dimalukan. Itulah tekanan yang terpaksa saya lalui ketika berada di tingkatan 4 dan 5. Saya sendiri tidak tahu bagaimana
hendak selesaikan masalah ini. Kalau cerita dekat mak pun, di mana mak nak cari duit? Cuma satu azam saya, selepas ambil peperiksaan MCE, saya akan cari kerja dan kumpul wang untuk bayar yuran yang tertunggak. Jika tidak, saya tidak boleh ambil keputusan peperiksaan. Walaupun saya menghadapi masalah persekolahan, namun dalam peperiksaan MCE, saya masih mampu mendapat grade 3. Dan saya yakin, jika saya tak ada masalah ini, saya mampu buat lebih baik. Apa nak buat? Terima sajalah. Inilah ketentuan ilahi yang patut saya jalani. Sejak itu, perasaan rendah diri yang teramat sangat dan hilang keyakinan diri sehingga saya meningkat remaja dan dewasa. Dalam apapun keadaan, saya tidak akan menonjolkan diri dan berada di depan, walaupun bidang itu memang kepakaran saya. Orang kata orang politik itu kotor dan tak boleh dipercayai. Namun alhamdulillah, kawan-kawan politik saya tidak pernah mempermainkan dan mempergunakan saya. Rata-rata mereka jujur dan ikhlas dengan saya. Justru itu perasaan rendah diri saya tidak memakan diri saya. Waktu itu, mereka akan tolak ke depan jika itu bidang saya. Berlainan dengan kelompok seni yang saya ikuti, rata-rata mereka hanya memikirkan kepentingan diri mereka sahaja. Mereka tidak segan-segan mempermain dan menikam belakang saya. Saya memang sedih dan kecewa. Saya telah bertekad dan berazam bagi sisa-sisa kehidupan saya ini, saya tidak lagi membiarkan perkara seumpama ini berlaku lagi dalam hidup saya. Cukuplah apa yang saya alami selama ini. Hakikatnya saya tahu apa kekuatan dan kelemahan saya. Semua waktu itu, saya tidak ada telefon bimbit yang agak baik untuk saya membuat kerja yang sepatutnya. Alhamdulillah, ada anak yang bagi, tapi ketika itu saya tidak begitu sihat. Mulai saat ini, saya akan gunakan kekuatan saya dan baiki kelemahan saya. Saya bukan lagi yes man macam dulu. Semoga Allah membantu saya. Saya berharap cerita ini dapat menimbulkan kesedaran dan memberi manfaat kepada kita. Bagaimana kelemahan kita untuk mengemudikan kehidupan ini. Lebih-lebih lagi mereka yang merasa rendah diri atau inferiority complex. Binalah keyakinan dan kepercayaan diri dan lakukanlah perkara yang kita boleh buat. Dan bergantung haraplah dengan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, bukannya manusia. Sebelum saya mengundur diri, saya amat berharap kawan-kawan yang sudah subscribe akan terus menyokong channel ini dengan mengikuti video yang telah diupload di YouTube. Sehingga kini sudah 185 video yang saya telah upload di YouTube. Bagi yang belum subscribe, saya mohon bantulah saya dengan subscribe channel ini dan terus mengikutinya. Sokongan dan dokongan kawan-kawan akan membantu channel ini terus berkembang
Oleh itu, bantulah saya dan dengan mengikutinya dan like, komen serta subscribe channel ini. Sekian dulu. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Kita jumpa lagi di lain video. Bye bye. Assalamualaikum.